أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Seperti biasa pada hari ini, dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, saya akan bacakan satu hadis permulaan, yang mana hadis yang kita biasa dengar mengenai tentang kelebihan orang yang menyampaikan hadis, yang Rasulullah menyebutkan, nadarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghairah. Iaitu Rasulullah kata Allah Ta'ala akan memberikan seri wajah kepada mereka yang mendengar hadis daripada kami, iaitu daripada Rasulullah SAW, dan kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikannya seri wajah yang akan memberikan dia kelebihan selain daripada kelebihan dia menyampaikan ilmu buat orang lain. Jadi yang ini adalah satu motivasi buat kita. Apabila kita dengar satu hadis, maka hendaklah kita sampaikan hadis tersebut kepada rakan-rakan ataupun orang yang berada di sekeliling kita. Baik, seperti biasa dengan saya pada hari ini, Ustaz Usaini, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah doktor, sihat ke? Alhamdulillah. Hari ini kita nak tengok cerita tentang apa doktor? Baik. Yang ni hari ini agak menarik juga pada hari ini. Kalau sebelum ini perbincangan kita ada kaitannya dengan orang Yahudi dan sebagainya, maka kali ini pun ada juga sedikit berkaitan dengan orang Yahudi. Kalau sebelum ni dalam surah Al-Baqarah sebenarnya banyak dah perbincangan tentang sikap orang Yahudi. Betul. Maka dalam Ali Imran juga, dalam surah Ali Imran ada juga Allah Ta'ala menyelitkan juga kisah-kisah mengenai mereka. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara ini. Baik. Seperti biasa saya silakan Ustaz Usaini untuk memimpin bacaan Al-Quran kita pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk pula muka surat yang ke-53 ayat yang ke-50, ayat yang ke-23 dan 24, muka surat 53 Suratul Imran. Kita tengok apakah panduan wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengambil pengajaran dan iktibar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, sekiranya kita perhatikan ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 ini, Allah Ta'ala mengajak kita melihat kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, iaitu Taurat sendiri. Maka mereka sebenarnya berpaling, menolak daripada kebenaran setelah mana mereka telah diberikan kitab buat mereka. Bahkan yang menarik lagi, mereka mencipta sesuatu yang baru. Yang ini tuan-tuan perhatikan dalam ayat yang ke-24. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, hal itu adalah kerana mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari sahaja. Ini yang dipegang oleh orang Yahudi. Mereka percaya bahawa mereka hanya masuk neraka beberapa hari sahaja. Maka perbincangan mengenai hadis ataupun perkara ini sebenarnya disebutkan juga di dalam hadis. Mari sama-sama kita perhatikan hadis kita pada hari ini yang direkodkan oleh Al-Imam Bukhari yang menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhsa'u fiha wallahi la nakhlufukum fiha abadan. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepada orang Yahudi, hentikan pendustaan ini, iaitu kekallah kamu di dalam neraka dengan kehinaan. Demi Allah, kami tidak akan menggantikan tempat kamu di dalam neraka selama-lamanya. Pada hakikatnya tuan-tuan puan-puan, sebenarnya hadis ni adalah hadis yang agak panjang sebenarnya Ustaz Husaini, yang mana dia menceritakan background ataupun dia menceritakan latar belakang bagaimana sebenarnya berlaku ataupun respon Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Kerana dalam hadis yang panjang, Rasulullah pernah berdialog dengan orang Yahudi selepas daripada perang Khaybar, yang mana Rasulullah kumpulkan orang Yahudi dan dia tanya kepada mereka siapakah ahli neraka. Maka mereka sendiri bercakap, sehingga mereka berkata, qalu nakunu fiha yasiran, kami akan duduk dalam neraka hanya seketika sahaja. Maka Rasulullah kata, hentikan pendustaan ini. Ini berkaitan dengan ayat yang kita bacakan juga tadi. Perbincangan lanjut mengenai tentang hadis ini dan ayat ini akan kita teruskan lagi. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita dalam perbincangan topik sikap orang Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita boleh katakan bahawa sifat bongkak, sifat takabur yang ada dalam sifat Yahudi ini yang mengatakan mereka ini sekejap je dalam neraka, tapi hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang disebut oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, hentikan pendustaan ini. Mana kata kau jangan gebang lah, mana yang kata Datuk. Jangan gebang ni. Okay. Jangan gebang tu jangan tipulah. Ya, tak ada maknanya beberapa hari saja dalam neraka. Mana kata selama-lamanya. Ya, dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau perhatikan hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kali kita dengar yang telah meriwayatkan hadis ini, tidak lain dan tidak bukan iaitu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, nak kita tahu, kita recap sedikit ya, bahawa Abu Hurairah ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar cerita mengenai susu, ya, yang pernah diceritakan bahawanya ada keadaan Abu Hurairah yang ketika itu sedang lapar, ya, dan akhirnya bertanya kepada sahabat Nabi iaitu Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, ya, doktor, ya, kalau mengatakan di situ Abu Hurairah ni, dan akhirnya Nabi SAW senyum. Dia kata dia bagi susu kepada Abu Hurairah, tapi kemudian dia panggil semua ahli suffah. Itulah sedikit kisah daripada Abu Hurairah. Mungkin doktor ada nak tambah sedikit kan? Baik tuan-tuan puan-puan, terima kasih Ustaz Husaini. Pengolahan ataupun recap balik, ulangan balik mengenai tentang kisah Abu Hurairah. Mari sama-sama kita perhatikan slide kita yang kita sediakan pada hari ini tentang ada satu sifat ataupun
sifatlah ataupun mengenai tentang Abu Hurairah ini, seperti mana yang disebutkan, iaitu beliau adalah Abu Hurairah dan beliau adalah sahabat yang paling awal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Yang ni saya kira sebenarnya Abu Hurairah ni orangnya sangat critical thinking, sangat berfikir secara kritikal, sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah soalan yang tidak pernah ditanya oleh orang lain. Yang ni yang disebutkan dalam hadis yang menceritakan an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Abu Hurairah jumpa Rasulullah, ditanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaat kau pada hari kiamat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun. Aku rasa Abu Hurairah, Rasulullah kata, tak ada orang pernah tanya soalan ni sebelum kau. Maknanya kau orang yang pertama tanya. Hebat Abu Hurairah. Critical thinking. Critical thinking. Mana orang tak pernah terfikir tentang syafaat, orang yang paling bahagia tentang syafaat. Lalu yang ni Rasulullah kata, awalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kerana Rasulullah kata engkau ni memang orang yang betul-betul tekun dalam bidang hadis ni. Lalu Rasulullah pun jawab soalan ni, dia kata as'adan nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat aku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Memang betul-betul dia mengucapkan kalimah Allah la ilaha illallah tu suci daripada jiwanya, daripada segala kerosakan. Yang ni adalah satu kesukaran juga tuan-tuan, kita mengucapkan syahadah tanpa, maknanya syahadah ni bukan sekadar kita lafazkan di lidah sahaja. Sebenarnya kena diterjemahkan dalam perlakuan kita. Kalau kita tengok hari ni ramai orang mengucapkan syahadah, tetapi perlakuan dia macam orang tak mengucapkan syahadah, tak bersifat seperti orang yang berpegang kepada syahadah itu sendiri. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita dalam hadis yang kita bacakan pada hari ini, iaitu tentang sikap Yahudi terhadap Rasulullah. Seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, sebenarnya hadis ni panjang. Hadis ni sebenarnya kes dia adalah kes Rasulullah kena racun. Tuan-tuan pernah dengar kes dalam perang Khaybar, yang mana lamma futihat Khaybar uhdiyat lin nabi syatun fiha sammun. Yang mana bila mana pembukaan kota Khaybar berlaku, Rasulullah dihadiahkan oleh orang Yahudi dengan seekor kambing yang diracun dah. Dan wanita tersebut meletakkan racun yang paling banyak di tempat yang Rasulullah paling suka. Macam tu tadi. Sehinggalah dikumpulkan orang-orang Yahudi dan Rasulullah bertanya, kenapa dia buat macam ni? Hal ja'altum fi hadhi syah summan. Summan dalam lafaz ni ada yang sebut summan, betul lah. Apakah kamu meletakkan racun di dalam kambing ini? Maka mereka menyatakan dengan secara jujurnya, na'am, memang kami letak racun dalam kambing ni. Dia kata, lalu Rasulullah tanya, ma hamalakum ala zalika? Kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu letakkan racun dalam kambing yang nak dimakan, diberikan kepada Rasulullah? Lalu orang Yahudi kata, aradna in kunta kadhiban nastarih. Kami kata, kalau betul lah engkau ni, kalau engkau penipu, bermakna kami nak berehat daripada penipuan kau, biar kau mati terus. Maknanya Yahudi cakap macam tu. Kalau betul lah Rasulullah penipu. Tetapi wa in kunta nabiyan lam yaduruka. Kalau engkau benar seorang nabi, dia tidak akan memberikan mudarat kepada engkau. Betul. Maknanya bila Rasulullah nak makan tu memang diberitahu sendiri oleh daging tersebut, maknanya dia ni adalah diracuni. Sahabat yang makan bersama Rasulullah meninggal. Maknanya meninggal, seorang sahabat yang makan bersama Rasulullah meninggal. Rasulullah sendiri luka ataupun kesan dia dirasai ketika dia nak meninggal, nak wafat nanti. Ada hadis mengenai tentang perkara tersebut. Tapi nak cerita ni sikap Yahudi, bagaimana Rasulullah berbuat baik dengan mereka dalam banyak aspek, dari aspek akidah ke, dari aspek perjanjian dengan mereka, dari aspek syarak, mengiktiraf agama dan nabi-nabi mereka, kitab mereka. Tetapi sikap mereka terhadap Rasulullah amat menyedihkan, dan inilah yang kita harus belajar daripada hadis ini dan daripada ayat Quran, bagaimana mereka reka ataupun mencipta ajaran yang baru di dalam agama mereka. Perbincangan yang selanjutnya akan kita teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sekali lagi dalam perbincangan kita, topik hadis kita pada hari ini dengan sikap orang Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tadi kita telah pun mendengar cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir diracun oleh kaum Yahudi ketika itu. Diorang nak tahu bagaimana kalau diorang Nabi
perkara ini tidak akan memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat situasi pada hari ini, doktor, Ya. walaupun kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun kita tahu Nabi adalah orang kata tauladan, idola kepada kita, tapi kita tidak bukan bersikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ada depan mata kita, tapi bersikap dengan cara yang lain. Ya, mungkin cara yang menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikut cara Nabi itu sendiri. Macam mana tu, doktor? Baik, ini soalan di luar kotak ke ni, Di Ustaz luar ni? kotak, mungkin boleh fikir tadi tu. Okey. Soalan-soalan mengenai tentang sikap kita, pengajaran ataupun pelajaran yang kita boleh belajar daripada hadis ni adalah tentang sikap Yahudi terhadap Rasulullah. Betul. Mereka memusuhi Rasulullah, mengingkari ajaran Rasulullah, bahkan mengubah ajaran Rasulullah ataupun ajaran Nabi yang terdahulu. Tapi hari ini yang membimbangkan kita adalah bagaimana kita walaupun tidak berdepan dengan Rasulullah, tetapi kadang-kadang sikap kita ni mengubah ataupun meletakkan sesuatu yang tidak kena dengan sunnah Rasulullah. Yang ni kita bimbang. Yang ni yang kita tidak mahu. Yang ni yang saya teringat kisah ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam Mustadrak ni, menceritakan tentang Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal ni dia pergi ke negara orang. Kalau dalam hadis ni menyebutkan, dia kata annahu atasyam fara'a nasara yasjuduna li asqafihim. Dia kata Muaz bin Jabal ni pergi ke negeri Syam dan dia melihat orang-orang Nasrani ni sujud kepada pembesar-pembesar, pendeta ataupun padri mereka. Lalu dia tengok juga macam tu juga dengan Nasrani, dia kata Yahudi. Wara'al yahud, dia kata yasjuduna li ahbarihim. Macam tu juga Yahudi ni menyembah ataupun mengagungkan sangat dia punya ruhban ataupun padri, pendeta mereka. Lalu Muaz pun kata dia tanya kepada orang-orang ni, dia kata, kenapa kamu semua buat macam ni? Dia kata, hadhihi tahiyyatul anbiya alaihimus salatu wassalam. Dia kata, inilah cara kita menghormati, penghormatan kepada para nabi dan para pembesar ini. Lalu Muaz pun kata, fa nahnu ahaqqu an nasna'a binabiyina. Maka kita lebih layak buat beginilah kepada Rasulullah. Tapi bila sampai kepada Rasulullah, Rasulullah pun kata, innahum kadzabu ala anbiya'ihim kama harrafu kitabahum. Dia kata mereka ni sebenarnya reka je. Mereka tipu para nabi mereka. Mereka mendustakan nabi mereka. Bahkan mereka mengubah kitab-kitab mereka. Kita tak nak ajaran agama yang sebegini. Maknanya kita nampak satu yang baru, kita reka sendiri, kita ikut pula dah. Kita buat begini, kita reka, kita ikut pula dah. Sedangkan dia tidak ada nas ataupun dalil daripada sunnah Rasulullah sendiri. Maka ini berbahaya. Yang ni yang sepatutnya sikap kita adalah mengikuti sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadisnya. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, kita perhatikan resolusi yang kita pelajari ataupun yang dapat kita ambil pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama, kita tidak mereka-reka perkara yang berkaitan dengan akidah, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi itu tadi. Dia mengatakan dia duduk neraka sekejap saja. Bahaya sikap mereka ni. Yang keduanya adalah kita hendaklah mendalami ilmu agama berulang secara mendalam, betul Ustaz Usaini. Dan yang ketiga tu, boleh tolong Ustaz Usaini bacakan tu saya. Yang ketiganya ialah saya pun tak pernah. Yang ketiganya adalah jauhkan diri daripada sikap Yahudi yang mengingkari Rasulullah. Baik, yang itu resolusi dan pengajaran yang boleh kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita boleh praktikkannya di rumah dan amalkan dia dan dekatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, di penghujung rancangan ini saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan agar marilah sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa program-program pengajian Al-Quran dan hadis kita, yang mana melalui tabung ini kita akan merancakkan lagi pengajian Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan menjadi amal jariah buat tuan-tuan di akhirat kelak. Baik, bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengangkat tangan, berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sikap-sikap Yahudi seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dengan pimpinan doa daripada Ustaz Usaini. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikurniakan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami sifat yang terpuji ya Allah, jauhkanlah kami sifat yang terkeji ya Allah. Tanamkanlah dalam diri kami ini ya Allah cinta kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam dengan menurut segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah akhlak kami ini seperti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami golongan yang mendapat syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.